saya bertemu dengan beberapa rakan. Antaranya adalah saudara Amin, ahli jawatankuasa Masjid India. Saya bertemu dengan kumpulan pelajar UiTM Shah Alam untuk meminta bantuan. Saya bercakap kepada seorang kenalan di Langkawi, iaitu pemilik Ferry Express, saudara Ku Azhar. Dan akhirnya tuan-tuan, misi ni terpaksa ditukar kerana saya kata saya nak pergi. Sekali lagi saya rasa bersalah untuk terus buat laporan ketika orang berada dalam keadaan buluh. Jadi saya balik ketuk-ketuk story. Saya ingat lagi lah, saya balik tu hari Jumaat petang. Ketuk-ketuk story, tinggal editor saya edit, sebab besok saya akan terbang dengan menumpang sebuah kapal terbang C-130 milik tentera Denmark. Kerana setiap kali keterbang masuk, masa tu kerajaan Indonesia telah meminta pertolongan Malaysia menjadikan lapangan terbang Subang sebagai lapangan terbang transit. Semua penerbangan misi kemanusiaan yang datang kena transit di lapangan terbang Subang. Kemudian daripada situlah panduan dibuat untuk penggiliran masuk dan kemudian mendarat di bandaraya, di lapangan terbang Iskandar Muda, Belam Bintang dia panggil, lapangan terbang Iskandar Muda di Belam Bintang tu, supaya kawalan trafik dapat dibuat daripada Kuala Lumpur, kerana semua lapangan terbang tu musnah. Dia adalah lapangan terbang kecil tapi cukup untuk menerima penerbangan 737 Boeing pada waktu tu. Jadi ayah nasib baik ni tengah-tengah berurusan tuan-tuan, Yayasan Perdana Menteri waktu tu Tuan Mahathir, yayasan telah bersetuju mengatakan dia bagi 80,000. Kemudian saya berterima kasih pada Yayasan Bukhari yang kata ambillah sebanyak mana beras selagi muat untuk diisi dalam misi itu. Saya berterima kasih juga kepada Ku Azhar, Front Express Ferry di Langkawi. Ferry dia ada banyak di Langkawi tu, kerana dia menanggalkan semua kerusi dia dalam ferry bagi menjadikan ferry itu berisi misi kemanusiaan. Saya berterima kasih pada seorang kapten yang mempunyai lesen untuk melalui pelayaran antarabangsa, kerana dia menawarkan diri tanpa gaji. Beliau adalah seorang kapten bersara, menawarkan diri tanpa gaji untuk menjadi pemandu ferry, kerana pemandu ferry daripada Langkawi ke Kuala Perlis pada waktu itu tidak memiliki lesen untuk melintasi garisan antarabangsa. Saya ucap terima kasih juga kepada Bayu. Saya rasa masih panjang ke umur kawan saya tu. Beliau adalah seorang geng motor besar di Langkawi, dikenali kerana ganas dan juga gangsternya di Langkawi tu. Tapi dia membantu saya waktu kita bekerja wartawan RM2 ada tuan-tuan. NTV7 pada waktu tu nak bayar gaji kaki tangan pun tak lepas kerana kemensiasatan ekonomi baru saja berakhir daripada kejatuhan mata wang. Jadi duit ni terima kasih pada pelajar-pelajar UiTM yang mengumpulkan pada waktu tu ketip kuku, mengumpulkan shampoo, mengumpulkan ubat kutu, sikat, tuala wanita. Terima kasih juga kepada Yayasan Bukhari yang memberi beras. Terima kasih kepada Masjid India yang mengumpulkan wang dan menyerahkan berkotak-kotak Al-Quran berkualiti tinggi. Ini ada cerita pula ni tentang Al-Quran berkualiti tinggi ni. Terima kasih pada penduduk Langkawi. Dan terima kasihlah pada kaki-kaki arak, kaki-kaki bar yang berada di Langkawi pada waktu tu, kerana wang tunai yang paling besar RM18,000 Malaysia pada waktu tu dikutip di bar-bar. Saya tuan-tuan tak tahu lah tuan-tuan nak hukum apa pun. Sebab Bayu ni kata, dia kata, bang, kalau kau nak minta tolong aku bang, aku di Langkawi ni orang nama busuk. Aku tak reti nak pergi minta di masjid-masjid, tapi toke-toke bar ni semua kawan aku. Jadi dia masuk semua bar di Langkawi dan dia menjerit dengan mengatakan semua keep the chain, keep the chain, keep the chain. Itulah keep the chain daripada turis di Langkawi. Dan saya dapat RM18,000 tunai daripada lelaki yang bernama Bayu. Ini di Langkawi orang kenal ni. Kalau ada orang Kelawar dengan Langkawi mesti kenal ni. Dia orang yang paling kencang di Langkawi ni. Jadi dia bantu saya. Dan misi yang pertama itulah kita boleh bawa wang tunai. Kerana yang paling penting tuan-tuan, apabila kita nak melaksanakan misi kemanusiaan, kalau kita nak bangunkan ekonomi cepat, wang tunai. Kerana wang tunai akan menjana ekonomi. Yang kedua, kami isi beras sampai ke maksimum orang Langkawi. Terima kasih juga orang yang berada di sekitar JT Langkawi. JT kecil, bukan JT depan, JT yang di belakang dekat Porto Malai tu, kerana ramai-ramai keluar mengangkat sayur, mengangkat beras masuk. Operasi nak isi barang je tuan-tuan makan masa 6 jam. Punya banyak beras, gula, minyak, bawang. Yang 70% adalah percuma, 30% je saya beli. Pada waktu saya terpaksa beli kerana waktu tu kita fikir budak-budak. Jadi roti-roti kaleng ni, roti-roti tin yang biskut mahal, gula-gula terpaksa dibeli.
Dan sebahagian wang tunai itu kita bawa lah untuk memungkinkan operasi boleh dijalankan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada seorang lelaki yang mendermakan beg mayat. Untuk pertama kali tuan-tuan, saya letak kat belakang beg mayat. Belum diisi mayat, saya masih ingat mana dia dapat stok beg mayat. Saya rasa dia tahu tempat membeli beg mayat tu. Beg mayat tu bukan dijual dalam pasaran biasa. Dan kita bawa beg mayat untuk pergi. Saya fikir pada waktu tu tuan-tuan, mungkin orang Langkawi terasa ingin membantu kerana Langkawi juga terkena sedikit, tapi tak sebesar Pulau Pinang. Kerana Pulau Pinang angka kematiannya tinggi. Langkawi itu kena sedikit, tapi di kebahagiaan perkampungan nelayan. Saya terima kasih juga pada nelayan-nelayan yang memberikan saya tak kurang daripada 15 biji buah perahu. Kerana kita dah tahu dah, semua pengkalan untuk melabuhkan feri rosak. Tak boleh. Jadi feri ni akan berhenti sekurang-kurangnya 500 meter daripada pantai. Dia tak boleh pergi ke pantai. Pantai dah penuh dengan kayu hanyut dan sebahagian banyak pantai tu dah pernah musnah. Jadi kita bawa sampan. Apabila kita nak turunkan barang, kita turunkan sampan dulu, maka barang tu diisi dengan sampan, barulah dibawa ke darat dan dia akan disambut oleh orang Aceh. Kerana di Aceh sampan pun dah tak ada pada waktu tu. Sebab skala kemusnahan dia sangat besar. Saya ucapkan terima kasih tu, semua benda tu hari ni saya ucapkan terima kasih. Harap semua panjang umur orang-orang yang berjasa dalam projek ni. Moga Allah rahmati anda. Bila kita renung balik peristiwa bencana di Disember, kita akan ingat setiap penutup tahun ada saja tempat yang diuji. Dan bila saya sampai di Kerong Raya ni tuan-tuan, bawa makanan ni, saya masih ingatlah tuan-tuan, orang lelaki, saya boleh tahu kata apabila berlaku bencana, kesan emosi pada orang lelaki. Banyakkan orang lelaki duduk di bawah pokok menyendiri tuan-tuan. Dia ada banyak pokok-pokok hutan, pasal dia yang musnah adalah tanah bawah. Di atas banjaran yang kami buat kemah-kemah dan juga rumah-rumah sementara. Kerana kawasan perumahan bawah tu dah bahaya dan orang takut kalau ada lagi tsunami yang kedua atau gempa yang seterusnya. Waktu tu baru saya tahu tuan-tuan, bila saya nak berurusan, saya kena berurusan semua dengan makcik-makcik. Kerana pakcik-pakcik berada di bawah pokok, termenung, tersandar, terbaring. Kerana sebahagian daripada mereka adalah orang yang membangunkan rumah telah berpuluh-puluh tahun bekerja. Rumah orang Aceh ni tuan-tuan, walaupun nak bangun rumah papan biasa, kalau ada orang Aceh yang menonton, ada orang Aceh tengok tak? Kalau ada orang Aceh yang menonton pada tahun 90-an ke 2000-an ni, untuk membina sebuah rumah papan biasa pun tuan-tuan, yang di Malaysia adalah rumah papan PPR, projek bantuan rumah rakyat kot, 15,000 ke 25,000. Di Aceh adalah rumah orang kaya. Kebanyakan rumah papan mereka bangunkan ni dengan usaha mereka 10-15 tahun. Walaupun di Malaysia kalau kita tengok ini adalah rumah daripada projek bantuan perumahan rakyat je. Jadi rumah-rumah ni musnah, menyebabkan semua orang merasa sangat terperanjat kerana usaha mereka selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun ni musnah dalam sekelip mata. Sebahagian ayah ni kerana kematian anaknya. Dan orang lelaki menjadi lebih putus asa tuan-tuan, kerana sepanjang hidup mereka keluar pagi dan mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi apabila datang tsunami tuan-tuan, dia nak keluar ke mana dia tak tahu. Jadi cabaran yang menimpa orang lelaki dari segi emosi dan mental jauh lebih teruk apabila mereka gagal menjadi lelaki, gagal menjadi ayah dan gagal menjadi ketua keluarga. Kerana pada waktu tu nak mendapat sebutir beras pun, nak diikhtiarkan di mana-mana tak tahu. Kalau daripada Paro ataupun daripada Kerong Raya tu nak bergerak pergi ke pusat yang di satu-satunya dijadikan pusat tabung makanan tu di Belam Bintang di Iskandar Muda tu, tak mungkin orang berjalan kaki dengan kemusnahan, dengan jalan, dengan kapal, segala bot, segala rumah dah terbawa naik ke darat menghalang segala jalan raya. Jadi saya terpaksa berkomunikasi dengan wanita. Jadi berarti bila bot makanan sampai, saya communicate, kemudian barulah saya nampak orang lelaki bangun. Dan kemudiannya saya brief, kata kayu sampan dan ada makanan untuk dibawa. Orang lelaki pergi tuan-tuan. Tapi malam apa semua masih lagi kena berkomunikasi dengan wanita untuk masak malam ni Maggi. Dan saya bagi tahu berapa banyak masak. Sebab secara mentalnya selepas seminggu pun kemusnahan berlaku, orang masih lagi buntu dan tak dapat berfikir. Ini kesan bencana alam pada skala besar. Kita okey tuan-tuan, kita cepat bertindak dan berfikir. Kerana skala kemusnahan itu tidaklah meragut begitu banyak nyawa dan secara emosi kita tidak terpukul.
Dan ramai orang yang boleh membantu orang yang dalam keadaan sukar dalam banjir Lembah Kelak. Tapi di sana tuan-tuan, semua orang tak adalah mangsa. Setiap individu yang kita jumpa adalah mangsa tsunami. Saya masih ingatlah, masak Maggi, pinggannya tak ada. Sebab masa kita daripada Kuala Lumpur, kita fikir Maggi, kita ni bukanlah orang yang pernah buat misi kemanusiaan tuan-tuan. Tahu-tahu menerima bantuan yang bernilai RM80,000 yang ditaja oleh Yayasan Perdana Menteri Tuan Mahathir ni. RM80,000 dia bagi barang, duit tunai. Kita mana faham nak lancarkan misi macam mana. Kita bukan faham nak agih makanan. Tapi saya sampai di satu tempat di mana saya hampir menjadi ketua misi. Sebab saya je yang tahu tempat tu. Kali pertama saya sampai, saya tengok tempat tu makanan tak sampai. Jadi saya kata, feri jangan berhenti di Bandar Aceh, feri lajak je. Berhenti di luar dan atur. Saya berterima kasih kepada 32 orang sukarelawan Gurdawara Sikh daripada bangsa. Kebetulan mereka menaiki kapal Sean Pakito. Saya tulis menulis sebuah cerpen mengenai Sean Pakito. Sean Pakito adalah seorang lelaki Portugis yang menjadi pengembara laut. Saya tak pasti dia macam mana tuan-tuan. Dia macam Cat Stevens yang sangat lonely, tak banyak bercakap. Jadi dia bawa kapal layar. Bila kapal layar dia sampai di Langkawi, dia adalah lonely man, berlayar bersendirian mengelilingi dunia dengan begitu lama. Bila sampai di sana tuan-tuan, dia berjumpa dengan grup Sikh ni. Jadi grup Sikh ni menumpang kapal layar dia dan berlayar pergi ke Aceh. Bila sampai ke Aceh, grup Sikh juga mengalami masalah yang sama, iaitu mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dibantu melainkan tenaga. Sebab semua orang tak faham macam mana. Jadi bila saya sampai, saya masih ingat lagi lah, sampan tu sampai, jadi kaum Sikh Malaysia KL ni kata, brother, apa yang boleh kami tolong you? Okay, now let's join. Saya kata, saya punya kumpulan pun kecil. Jadi mereka lah yang membantu. Dan saya masih ingat lagi bila saya bagi tahu pada Sikh tu, kata Al-Quran yang diangkat janganlah diletak rendah daripada para bau. Itu yang jadi kelakar tuan-tuan. Sebab kan kita nak turun daripada feri tu kan berat Al-Quran tu. Dia tatang ni tuan-tuan macam tu. Padahal bila saya kata nak letak dekat bot tu, bolehlah saya pun menyampaikan maksud yang salah. Hormatilah Al-Quran.